صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته أجمعين وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، خصوصا إلى صاحب المصنف الكتاب الإمام الحجة الإمام سيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي وسائر سادتنا والصديقيون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wa at-tazakkura wa at-tazkira wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله
ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sekalian jemaah yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertama sekalinya, dulu, kini dan selama-lamanya, syukur kita kepada Allah kerana Allah Ta'ala masih beri kepada kita peluang, Allah masih beri kepada kita kesempatan, Allah masih beri kepada kita ruang untuk sama-sama kita melakukan ketaatan dan kita berada di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur juga kita kepada Allah, sedar atau tidak sedar, bulan yang kita rindui dan kita nanti-nantikan, iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan dan kerahmatan, bakal akan menemui kita kurang sahaja daripada 3 bulan. Kerana kita telah pun memasuki bulan Syahrullah Rajab, bulan Allah Rajab, di antara bulan-bulan yang haram, yang punyai kemuliaan dan juga kelebihan yang tersendiri. Bahkan di dalam bulan Rajab ini, bulan yang mana berlakunya satu peristiwa yang besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan bulan ini jugalah bulan yang disyariatkan ibadah sembahyang ke atas setiap umat Islam sehari semalam sebanyak 5 waktu. Dan di dalam bulan ini juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memohon kepada Allah Ta'ala dengan keberkatannya, iaitulah Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi bulan Rajab adalah bulan bagi kita umat Islam membuat persediaan dan juga persiapan bagi menghadapi bulan Ramadan Al-Mubarak. Kerana orang yang tidak ada persediaan dan persiapan untuk menyambut ketibaan bulan Ramadan, sudah pasti mereka akan terlepas daripada segala janji-janji Allah yang ada di dalam bulannya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita di dalam bulan Rajab ini, dan Allah Ta'ala sampaikan kita kesemuanya. Allah Ta'ala rezekikan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya yang dikehendaki oleh Allah pada bulan Ramadan nanti. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sambung pengajian kitab kita An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan li Syekhul Islam Hujjatul Imam Sayyidul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Firman Allah Ta'ala di dalam suratul Humazah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Api dalam neraka yang dinyalakan Tuhan, yang panasnya naik ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup di atas mereka dalam tiang yang memanjang. Sadaqallahul azim. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sambung nasihat Al-Imamul Haddad rahimahullah. Masih lagi tentang bahayanya maksiat. Jadi maksiat ataupun dosa, iaitulah perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan dihukum bagi mereka yang melakukannya. Nah, kalau kaedah hukum ilmu fiqh ni, dia panggil apa ni? Hukum syarak yang haram kita lakukan, yang haram kita kerjakan. Ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Sesuatu perkara yang diberi pahala apabila kita tinggalkannya,
dan dihukum dosa ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, akan diiqab, akan diberi balasan siksaan apabila kita kerjakan, iaitulah perkara-perkara yang haram, hukum-hukum yang haram daripada sekalian maksiat dan sekalian dosa-dosa. Jadi dosa yang kita lakukan ini iaitulah dosa yang melibatkan 7 anggota yang zahir. Dalam satu hadis Nabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nawas Sam'an radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mengenai apakah yang dimaksudkan dengan dosa. Jadi sahabat ni, apakah itu dosa wahai Rasulullah, ditanya Nabi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dosa itu iaitulah sesuatu yang diragui di dalam hati kamu dan engkau tidak suka diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dosa ni kebiasaannya bila kita buat, kita tak nak orang tahu tentang perbuatan kita, tentang perbuatan maksiat yang kita buat tu. Maka apa sahaja yang kita buat, yang perlu kita ingat, semuanya itu akan dicatat oleh malaikat, iaitu 2 orang malaikat yang namanya Raqib dan Atid. Sama ada kita buat perkara yang baik, maka malaikat Atid, malaikat Raqib akan mencatat perbuatan kita. Sebaliknya perbuatan yang jahat daripada dosa dan maksiat yang kita kerjakan, maka malaikat Atid, Raqib catat perbuatan baik, manakala Atid ini mencatat perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi tiap-tiap seseorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya daripada sesuatu bahaya dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehinggalah mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah Ta'ala mengkehendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan, kesalahan-kesalahan yang mereka sendiri lakukan, maka tiada siapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkan oleh Allah, dan tiada siapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Jadi seperti yang kita bincangkan pada pertemuan yang lepas, setiap dosa yang kita buat, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita tuturkan, yang kita sentuh, yang kita berjalan, mana kita guna anggota yang zahir ini kepada Allah, anggota yang zahir ini untuk melakukan maksiat kepada Allah, dia sudah tentu akan ada kesan terhadap diri kita, kemudaratan dan juga kemudaratan ataupun kita panggil hilangnya cahaya di wajah kita. Maknanya dari segi kesan terhadap diri kita tu ada dosa tersebut. Bahkan setengah-setengah dosa tu memberi kesan kepada masyarakat, memberi kesan kepada ummah, memberi kesan kepada persekitaran. Bahkan yang paling kita bimbang dan yang paling kita takut, apabila sesuatu dosa yang kita lakukan, maksiat yang dilakukan secara terang-terangan dan secara terbuka, akan memanggil ataupun menyebabkan turunnya balasan, seksaan, bala daripada Allah Ta'ala. Maka secara asasnya setiap orang itu
dia akan melakukan satu dosa dan dia akan sembunyikan perbuatan dosa yang dia buat. Tetapi apabila ada satu orang manusia yang melakukan dosa, bahkan dia melakukan secara terang-terangan, tidak cukup dengan itu, dia berbangga dengan tindakan maksiat yang dia lakukan tanpa sebarang perasaan malu di hati dia, maka orang yang melakukan dosa secara zahir ini menunjukkan bahawasanya realiti umat Islam pada hari ini telah kena sakit kan? Bahkan hari ini kita boleh tengok secara terang-terangan sesuatu maksiat itu dilakukan. Sebab itulah apabila seseorang itu sudah tidak ada lagi perasaan malu di hati dia, maka dia akan mempamerkan pelakuan dosa mereka, dan ketika itu fitrah yang Allah Ta'ala jadikan di dalam hatinya, yang rasa malu melakukan maksiat di hadapan manusia yang lain, mempamerkan maksiat dosa yang dia buat, sudah hilang, sudah kosong. Dia dah hilang satu fitrah yang Allah jadi atas tiap-tiap orang. Jadi orang yang berani menzahirkan kemaksiatan diselubungi dengan pemikiran yang mengelirukan, sehingga menyangkakan tidak salah untuk mempamerkan kelakuan dosa terbabi. Gejala berbangga dengan dosa dan suka menedahkan maksiat sendiri menunjukkan bahawasanya ataupun alamah, petunjuk kebencian atau kemarahan Allah terhadap seseorang hamba itu, seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya. Sesiapa dengan sengaja menzahirkan maksiat yang dilakukan dirinya atau menceritakan dosa yang mereka lakukan kepada orang lain, Allah Ta'ala sangat marah kepada mereka, hingga yakni dengan sebab itu Allah Ta'ala tidak menutup keaiban mereka, iaitulah keaiban mereka itu didedahkan oleh mereka sendiri. Sebab itulah dalam satu hadis, bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbuatan mereka yang menunjukkan yang menzahirkan maksiat secara terang-terangan ni, menunjukkan Allah Ta'ala dah cabut perasaan malu dalam hati dia, sehingga dia tak berasa segan silu lagi nak dedahkan keaiban diri sendiri. Bahkan orang ini tidak berhak mendapat kemaafan Allah, pengampunan Allah. Satu hadis yang disebutkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, wa inna minal mujahiratu an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alayhi fayaqulu ya fulan amiltu al-barihata kaza wa kaza wa qad bata yasturu rabbuh wa yusbihu yakashifu sitarallahu anhu, rawahu al-Bukhari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan mendapat pengampunan kecuali orang-orang yang mujahirin. Apa makna mujahirin ni? Orang yang terang-terang melakukan dosa. Bukan buat secara sembunyi-sembunyi, bukan buat antara dia dengan Tuhan sahaja, disebabkan mungkin kelemahan, kealfaan, kelalaian, kekurangan. Yang tu biasalah. Sebab setiap kita ni termasuk hamba. Kita ni takkan terlepas daripada melakukan dosa. Sebab sifat manusia itu adalah pendosa. Allah jadikan manusia itu dalam keadaan memang dia akan buat dosa, kecuali para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah dah ismah, Allah dah pelihara daripada terjatuh kepada dosa, hatta dosa yang kecil, bahkan perkara-perkara yang khilaful aula pun tidak dilakukan oleh para rasul, para nabi. Sebab Allah jaga dia. Selain daripada itu, kita manusia ni, hatta para sahabat kita kata, tidak terlepas, pasti akan melakukan sesuatu maksiat, akan buat dosa dengan Tuhan, akan bersalah dengan Tuhan.
Sebab sifat manusia tu Tuhan jadikan dia tu pendosa. Tetapi apa kata Allah? Sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu, iaitulah at-tawwabun, orang yang sentiasa bertaubat, orang yang sentiasa meminta ampun, meminta maaf kepada Tuhan dia. Sebab Allah jadikan, sebab itu kalau kita tengok maha cantiknya Allah. Allah jadikan kita ni hamba yang seringkali melakukan dosa, tetapi apa sifat yang dimiliki oleh Allah, iaitu Allah itu sangat mencintai, mengampuni segala dosa-dosa hamba-Nya. Allah itu sangat menyukai, memaafkan sekalian hamba-hambanya yang melakukan dosa. Seperti mana doa yang biasa kita baca, Allahumma innaka afuwun karim. Wahai Tuhan yang memiliki sifat pemaaf dan juga pemurah, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai, menyukai, engkau sangat suka mengampuni, memaafkan sekalian hamba-hambamu. Tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna ya Allah. Maka maafkanlah kami, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat mengasihi, sangat mencintai akan orang-orang yang selalu bertaubat, tawwabin, wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah Ta'ala juga sangat mencintai orang-orang yang sentiasa membersihkan diri dia, sama ada bersih secara zahir daripada kekotoran-kekotoran, ataupun bersih segala kekotoran maksiat, daki-daki yang ada di dalam hati dan juga diri dia. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai hamba yang dhaif, hamba yang tak terlepas daripada dosa dan salah. Dia pula zat yang maha pemaaf, maha pengampun, maha mengasihani atas tiap-tiap hamba. Jadi itulah aturan ataupun sunnatullahnya Allah Ta'ala jadikan kita ni, supaya kita ni berasa berajak, supaya kita ni bergantung harap pada dia semua, dan jangan pernah sekali-kali berputus asa daripada rahmat dia. Jadi dalam hadis tadi Nabi kata, setiap umat aku ni akan mendapat pengampunan kecuali orang yang mujahir, iaitu orang yang terang-terang melakukan dosa. Sama ada dia memang buat maksiat tu secara terbuka, ataupun dia pergi cerita ke orang dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Jadi pelik, 1000 kali pelik kita pada hari ni. Kadang-kadang ada orang berani buat pengakuan secara terbuka yang dia pernah melakukan maksiat. Dia diliwat, dia telah berzina dan sebagainya. Jadi orang ni kata tak ada rasa malu. Apa cerita benda yang Allah dah tutup antara kesalahan dia. Kecuali kalau kita kata dia nak menuntut pembelaan, dia nak cari orang panggil keadilan, iaitu lainlah. Itu pun dalam konteks yang tertutup, maknanya pengadu tu dengan pihak berkuasa, pihak hakim, orang yang menjalankan tanggungjawab, bukan pergi dedah melalui media sosial seperti mana berlaku pada hari ini. Jadi keadaan-keadaan begitu tak lain dan tidak bukan selain daripada dia tu tak ada rasa malu dalam hati dia. Tak ada rasa malu. Allah dah hilangkan perasaan malu yang menjadi fitrah atas tiap-tiap orang itu dalam diri dia, menunjukkan besarnya kemurkaan Allah ke atas diri dia. Selain daripada itu, lebih kepada dia pun nak menjatuhkan maruah orang lain juga. Lebih kepada nak mematikan karakter-karakter, nak menjatuhkan karakter-karakter seseorang. Itu yang berlaku pada hari ini. Baik.
Jadi kata Nabi lagi, dan termasuklah mereka yang tengah-tengah berbuat dosa, mujahirin ini adalah seseorang yang melakukan dosa pada waktu malam, kemudian pada pagi dia menceritakannya, padahal Allah Ta'ala menutupi perbuatan itu. Dia berkata, hai fulan, mana Allah pun berkata, maknanya orang ni pergi cerita pada siang ni, hei fulan, malam tadi aku melakukan begini dan begitu. Dia pergi cerita orang. Sebenarnya pada malam hari Tuhannya melindungi aib, yakni perbuatannya itu, tetapi pada paginya dia sendiri yang menyingkap perbuatan, yakni dosanya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itulah Allah ni juga antara sifat dia Sattarul uyub. Allah ni melindung, menutup. Allah dialah pengampun, Ghafar, Razzunub, Afun, pemaaf, dan dia juga adalah Sattarul uyub. Allah yang menutup segala aib-aib dosa-dosa yang kita buat. Sebab itu selama mana seseorang itu dia tak pernah menceritakan dosa yang dia pernah buat kepada orang, ataupun dia tak buat dosa secara terang-terangnya, secara terbuka, maka selama itulah Allah akan tutup dosa dia tu daripada diketahui oleh orang lain. Sebab memang sifat Allah tu sattar. Allah yang menutup setiap aib, setiap dosa yang kita lakukan. Jadi orang yang mendedahkan maksiat dia ni, maknanya Allah telah berlepas diri daripada dia. Dua golongan seperti mana hak nasihat Imam Haddad sebelum ni, yang mana Allah Ta'ala tidak akan menutup keaiban dia dan dosa-dosa yang dia lakukan. Bahkan Allah Ta'ala akan mendedahkan aib dan dosa dia kemanapun dia pergi, kemanapun dia lari. Yang pertama, al-mujahirun, seperti mana yang kita bahaskan dalam hadis tadi. Yang kedua, mereka yang sentiasa mengintip-ngintip, mengintai-ngintai tentang kesalahan, keaiban, dosa, maksiat orang lain. Dia panggil apa? Tajassus. Seperti mana dalam nasihat yang lepas. Jadi dua golongan ni Allah Ta'ala berlepas diri daripada dia. Maknanya Allah akan dedahkan maksiat dia bila dia ni selalu mengintai-ngintai, mencari kesalahan dan juga keaiban orang lain. Maka selama mana kita tak buat benda tu, kita buat maksiat dengan Tuhan, kita minta ampun dengan dia, Tuhan beri kepada kita peluang, hikmah dia daripada Tuhan menyembunyikan dosa yang kita buat tu, sebab Tuhan bagi peluang pada kita untuk kita minta ampun, minta maaf dengan dia. Dan kita juga tidak mengintip keaiban, kesalahan yang orang lain lakukan, maka selama tu kita akan selamat. Selama tu kita urusan yang kita lakukan, urusan dosa-dosa kita tu hanya terserah kepada Allah. Jadi gitulah, maksudnya memang itulah yang kita harapkan, supaya aib kita ni Allah tutup di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah Ta'ala akan menutup segala aib-aib, kesalahan-kesalahan, kekurangan, dosa-dosa yang dia lakukan di dunia pada hari akhirat. Baik. Jadi berbangga dengan pelakuan maksiat dan menganggap perkara maksiat itu biasa, ini juga menunjukkan alamah, petanda akhir zaman. Jadi bila manusia dah berani melakukan maksiat secara terbuka, bahkan dia berbangga dengan maksiat yang dia buat, itu jugalah salah satu daripada alamah ataupun petanda akhir zaman. Seperti mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat At-Tirmizi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah SAW, yakunu fi akhir hadhihi al-ummah khasfun wa maskhun wa qazfun. Tiga benda Nabi kata. Selagi akan datang, yakni akan terjadi pada umat
akhir ini, akhir hadhihi ummah, di akhir umat aku ini 3 benda. Pertama, Nabi kata khasfun. Apa makna khasfun? Gunung meletus dan bumi merekah. Berlakunya kita kata gempa bumi, berlakunya kita kata gunung api yang meletus. Banyak kan sekarang ni hak berlaku. Yang kedua, maskhun. Maskhun ni kutukan dan berubahnya wajah manusia. Dan yang ketiga, wa qazfun, iaitu berlemparan batu. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, apakah kami semua akan hancur terkena bala bencana tersebut, sedangkan anahliku wa fina salihun, sedangkan di kalangan kami ini adanya orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Maka kata Nabi, na'am, idza zahara al-khabsu, bahkan ya, tidak terkecuali semua sekali akan hancur, semua sekali akan terkena bala bencana tu. Kerana apa? Apabila zahirnya perkara keji, yakni bermaharaja lelanya perkara-perkara kemaksiatan. Kalau kita tengok akhbar mari kan, akhbar dalam berita, apa tajuk dia? Satu orang laki-laki gigolo kan, ada seorang duduk di berkas kerana menjual video seks dia bersama dengan lebih 20 orang perempuan secara terbuka. Nah, jadi berita ni berita benar yang berlaku pada hari ni. Jadi lelaki yang di bekas tu umur dia lebih kurang 30-an. Nah, kalau kita boleh baca, boleh tengoklah dalam Google, boleh search. Nah, tubik dalam semua akhbar Awani ada, semua adalah diberkah kerana dia menjual rakaman dia melakukan adangan seks melalui platform media sosial. Mana dia berzina, dia rekod, lepas tu dia pergi jual pula video dia. Bukan seorang, 2 orang puan, lebih daripada 20 orang perempuan. Dahsyatnya dunia hari ini. Jadi muncullah juga negara kita, negara Malaysia ni ada undang-undang dari segi komunikasinya, ada enactment, orang panggil kesalahan maksiat, kesalahan melibatkan penjualan apa dia panggil ni, perdagangan manusia ke begitulah kan. Jadi PDRM Bukit Aman bertindak dengan pantas mencegah perkara tersebut. Jadi itu yang berlaku pada hari ini. Bahkan kalau kita pergi lebih lagi, kita tengok anak-anak muda belajar di universiti awam ada di Malaysia kita ni lah, khususnya anak-anak perempuan kita. Ada setengah tu yang hidup dalam keadaan bermewah-mewah, mewah kan, duit banyak, atas komok dan sebagainya. Jadi budak lagi pitih mari man, rupa-rupanya dia tu jadi skandal kepada sugar daddy kan. Ada datuk-datuk orang kaya-kaya jadikan dia tu sebagai perempuan simpanan, nak pakai tain nak kan. Lepas tu diberi kemewahan, diberi pakaian, diberi kenderaan, diberi wang, harta. Dah kawan ni nak mengaji, boleh kemewahan dan sebagainya, akhir sekali tipu pula tu. Kata dah habis belajar dan sebagainya, dah bekerja, rupa-rupanya jadi perempuan simpanan, jadi sugar daddy kepada setengah-setengah daripada datuk-datuk dan sebagainya. Itu yang berlaku pada hari ini. Tapi hal tu mungkinlah kita kata secara tersembunyi lagi, ataupun kita kata tidak terdedah hangat. Mana dia dengan datuk tu dah. Kalau hak macam mari tu, maknanya hal tu secara terang-terang. Secara terang-terang bangga ada rakaman orang panggil perbuatan yang tidak senonoh dia tu, ketelanjuran dia tu dengan mana-mana perempuan. Bahkan dia anggap benda tu sebagai satu perkara yang tidak ada apa kesalahan. Dan orang yang melakukan tu bukan orang agama Kristian ke Buddha ke, tapi agama Islam.
beranak diazalkan oleh kedua orang tua dia dan sebagainya. Bahkan duda tu dia ada 3 orang anak, 3 orang anak. Ni berat dan teruknya keadaan masyarakat kita pada hari ini. Baik. Lalu dalam ayat yang lain, dalam ayat Quran Allah Taala menyebutkan suratul Ankabut ayat 40, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maka setiap mereka itu kami binasakan dengan sebab dosanya, yakni mereka sendiri lakukan. Yaitu ada antara mereka yang kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu, dan ada yang dibinasakan dengan letusan suara menggempakan bumi, dan ada yang kami timbuskan di bumi, dan ada pula kami tenggelamkan di laut. Dan ingatlah Allah tidak sekali-kali menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi ayat ini mengingatkan betapa kaum terdahulu dibinasakan oleh Allah atas dosa yang mereka lakukan. Ketika menghuraikan ayat ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan terdapat kaum yang dihapuskan dengan angin dan batu, iaitulah bumi diterbalikkan seperti mana yang berlaku kepada kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Terdapat juga kaum dibinasakan dengan pekikan suara sangat bingit hingga menghancurkan mereka, iaitulah kaum Samud, kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam. Ini cerita umat-umat yang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah disebabkan dosa yang mereka lakukan secara terbuka, secara terang-terangi. Dah tak ada perasaan sekian silu dah. Kemudian ada juga di kalangan mereka yang ditelan bumi seperti mana Qarun, kisah Qarun dengan kisah zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Manakala kaum yang ditenggelami air ialah umat Nabi Nuh alaihissalam, dan Fir'aun yang dibinasakan oleh Allah disebabkan dosa serta keingkaran mereka terhadap Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain, ini ayat yang kita bacakan pada pertemuan yang lepas, Allah sebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat serta laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia, kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan buruk mereka, supaya mereka yakni manusia itu kembali insaf dan bertaubat kepada Allah. Surah Rum ayat 41. Jadi banyaklah kalau kita tengok dalam Quran ni larangan-larangan Allah tentang dosa-dosa yang utama, seperti mana Allah Ta'ala mengharamkan arak, Allah Ta'ala mengharamkan perjudian. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Wahai orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya keji. Rijsum min amali syaitan, dan najis perbuatan syaitan. Rijsun, dan itulah perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah kamu. Hendaklah kamu menjauhinya. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan, menjadi orang yang berjaya. Bahkan ayat yang lain Allah Ta'ala sebut apa? وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu sekali-kali menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan satu jalan ataupun sejahat-jahat jalan yang membawa kepada kerosakan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut
Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang yang suka menghebohkan tuduhan buruk dalam kalangan orang beriman, bagi mereka azab tidak terberi sakitnya di dunia dan akhirat. Dan ingatlah Allah Ta'ala mengetahui segala perkara, sedang kamu tidak mengetahuinya. Al-Imam Al-Tabari rahimahullah menjelaskan, mereka yang suka menceritakan kisah jahat seperti pelakuan zina atau kisah tidak baik akan dikenakan azab Allah Ta'ala. Ayat ini menceritakan mereka yang suka menyebarkan kisah zina dalam kalangan orang beriman dan menzahirkan kisah jahat ini akan dikenakan azab pedih. Malah Al-Imam Sa'di dalam tafsirnya pula menjelaskan, perkara dipandang tidak baik atau jijik di sisi masyarakat seperti amalan songsang tidak boleh dijadikan kempen umum dalam masyarakat, katanya. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, tidaklah seseorang itu penzina itu berzina sedangkan dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah seseorang pencuri itu mencuri sedangkan dia dalam keadaan dia beriman, dan tidaklah seseorang peminum arak itu meminum arak dalam keadaan dia beriman. Dengan maknanya, kalau imannya sempurna, imannya mampu untuk menghalang diri dia daripada segala perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, maka dia tidak akan buat benda itu. Melainkan ketika itu imannya sudah pun berkurangan. Kerana iman kita ini ada ketikanya meningkat dan ada ketikanya berkurangan. Baik. Jadi dalam hadis yang lain pula Nabi kata, tidaklah muncul perbuatan keji, yakni zina, pada suatu kaum hingga mereka melakukan secara terus terang, kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka wabak dan pelbagai penyakit yang belum pernah menimpa kepada orang-orang sebelum mereka. Ini betul lah hadis yang dijelaskan oleh Nabi itu. Jadi zina itu satu, itu perbuatan yang keji, perbuatan yang haram. Kemudian dia boleh merosakkan keturunan, boleh menjatuhkan maruah sesuatu ataupun institusi keluarga, maruah keluarga, maruah dan sebagainya. Kemudian bila berleluasanya perzinaan, maka akan timbullah macam-macam penyakit seperti mana yang kita tahu hari ini penyakit yang berkaitan dengan kemaluan, jadi buruk dan sebagainya, HIV dan sebagainya, virus. Itu seperti mana Nabi jelaskan. Bila benda itu dah menjadi suatu kebiasaan, maka dia akan ada kesal kepada diri kita sendiri, kesal kepada masyarakat, kesal kepada wabak, bencana, bala yang Allah Ta'ala akan turunkan kepada kita. Baik. Jadi wahai mukmin yang patuh, kata pengarang kita, tetapkanlah imanmu dalam taat kepada Allah Ta'ala, perbanyakkanlah ketaatan kepadanya dengan penuh ikhlas dan sabar. Kebiasaan ini hendaklah diteruskan hingga engkau menemui Tuhan Azza wa Jalla. Kelak dia, yakni Allah, meridaimu dan engkau pun redha kepadanya. Moga-moga Allah menempatkan dirimu di rumah kemuliaannya, iaitulah syurga yang dijanjikan. Seperti mana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha tilka 'uqbal ladzina ittaqaw wa 'uqbal kafirina an-nar. Perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, yakni orang yang bertakwa, di dalamnya mengalir sungai-sungai buah-buahan tetap dan juga naungannya. Itulah kesudahan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Manakala kesudahan orang-orang yang kafir pula ialah neraka. Na'udzubillah min zalik. Nas'alullah as-salamah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita lah.
Baik, untuk yang terakhirnya, antara cara untuk kita nak menghindari maksiat ni ada beberapa perkara lah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, kita kena memperbanyakkan doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala bersihkan hati kita, ampunkan dosa-dosa kita daripada memikirkan sesuatu maksiat, dan peliharalah kemaluan kita tu daripada melakukan zina. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa tahhir farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa tahhir qalbi wa tahhir farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkanlah hati aku daripada sifat-sifat kemunafikan, dan bersihkanlah juga maruahku, kemaluanku daripada segala dosa-dosa yang keji. Bahkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi biasa baca doa ni ketika Nabi berada bersama dengan sahabat setelah mana selesai sesuatu perjumpaan. Apa doa dia? Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'alhu sa'rana 'ala man 'adana wa la taj'al musibata fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Ya Allah, anugerahkanlah kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke syurgamu, dan anugerahkanlah pula kepada kami keyakinan yang menyebabkan keringanan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan dari kami, jadikanlah balasan atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami, dan janganlah engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami, dan janganlah engkau hadirkan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami, dan jangan engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami berkuasa ke atas kami. Allahumma amin. Jadi itu antara doa yang boleh kita baca lah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan segala doa-doa yang kita bacakan sebentar tadi, yang mana doa tersebut adalah warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata pengarang kitab kita, wajib segera bertaubat wahai orang-orang yang beriman yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa. Jika engkau telah melakukan maksiat, hendaklah engkau segera kembali kepada Allah dengan bertaubat kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Jadi setakat ni adalah untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepada kita kefahaman untuk memahami segala ayat-ayatnya dan juga pesanan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.